Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 28 hari bulan 5 2022, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca ayat 9, bermula daripada ayat 9, sudah dia ayat 18. Ayat dia pendek-pendek ya. 9 hingga 18. Allah Ta'ala ceritakan tentang puak-puak kafir ni. Setelah dikemukakan hujah, dibawa dalil, bukti, keesaan, kekuasaan Allah, mereka tetap kafir, ragu, syak, tak mau terima. Kemudian dalam ayat yang kita akan baca ini tentang asap ad-dukhan. Tajuk kita ni surah, nama surah pun surah Ad-Dukhan, mana asap. Asap yang tebal akan mari. Bila? Dengar cerita lepas ni. Sama ada berlaku dah atau akan berlaku. Asap yang menakutkan. Dan puak-puak kafir minta nak selamat, minta supaya hilangkan azab ini. Tapi apa boleh buat, mereka kafir, maka mereka akan ditimpa bala bencana azab oleh Allah Azza wa Jalla yang tak ada siapa boleh lepas kecuali siapa? Allah yang boleh menyelamatkan mereka. Tapi dah mereka tak dengar kata, kerah kepala, terimalah hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan itu. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada baca ayat. Ayat yang kita baca ini bermula daripada ayat 9. Surah Ad-Dukhan. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1085. 1085. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Setakat ayat 16 deh, bukan 18, 16. Ayat 16. Yauma nabtisul batshatal kubra inna muntaqimun. Kita pergi kepada tafsirul ayah.
bal hum fi syakkin yal'abun. Bal hum fi syakkin yal'abun. Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka, bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama. Kita tengok munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah susunan ayat ini. Dalam ayat-ayat yang lepas Allah Ta'ala telah takrir, telah tetapkan rububiyatuhu, ketuhanannya, wa uluhiyatuh, dan ketuhanannya, dengan dalil-dalil yang mantap, yang cukup untuk mendapat ilmu yang sempurna, ilmu yang boleh menolak sebarang keraguan. Namun begitu, dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita bahawa puak-puak kafir tetap tenggelam dalam keraguan dan syubhat dan panggil kesamaran. Mereka lupa asal usul kejadian mereka. Allah ciptakan manusia ini untuk mengabdikan diri kepadanya, tapi mereka tetap dengan bermain-main, tetap berada dalam kebatilan, tetap berada dalam kesesatan yang tidak memberi kesan kecuali kemudaratan ke atas kepala mereka, wal'iyazubillah. Maka ayat ini Allah cerita kepada kita perangai mereka. Bal hum fi syakkin yal'abun. Bal hum fi syakkin yal'abun. Bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama. Jadi puak-puak musyrikin, puak-puak kafir itu syak, ragu, tidak faham, tidak yakin dengan apa yang disampaikan kepada mereka daripada kebenaran. Nabi bawa kepada mereka Al-Quran. Al-Quran dengan bahasa mereka. Berapa orang pemimpin Quraisy yang cuba mari nak perangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca ya Quran depan dia, tersandar dia. Innaha lahalawah, dia kata. Bahasa ni cukup manis, cukup indah. Dia puji, tapi apa boleh buat? Hati tetap tertutup kerana mereka diselubungi oleh apa? Oleh kekufuran dan keraguan. Na'uzubillah. Jadi penyakit yang ada dalam penyakit yang melanda manusia ni, satu dari penyakit fizikal. Penyakit fizikal ni penyakit sungguh lah. Hak kena pergi hospital tu. Tu dia panggil penyakit fizikal. Satu lagi penyakit asyak, penyakit keraguan dan syubhat dan syahwat. Syahwat ni penyakit ikut nafsu. Ini dua-dua penyakit belaka ni. Jadi bagaimana mereka tenggelam dalam syahwat mereka, mereka tenggelam dalam nafsu mereka, yang menyebabkan mereka bermain-main, tak mau ikut yang benar. Maka Allah SWT bagi amaran kepada mereka. Tengok ayat 10. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Hei kafir, mu masih lagi degil, kerah kepala, tak dengar kata. Oleh itu, tunggulah. Tunggulah. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, tunggu. Ay fantazir ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa langit membawa asap. Pelajar ingatlah dukhan itu makna asap. Masa langit membawa asap, kemarau yang jelas nyata, ia menyebabkan kebuluran yang dahsyat. Tengok nota di bawah. Ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya menerangkan tentang peristiwa musim kemarau dan kebuluran yang telah menimpa kaum musyrik di Mekah. Kerana sangat laparnya
mereka memandang langit berasap. Jadi teruk sangat dia punya kemarau ni. Kita tengok dunia ni berasap, dukhan. Kita tengok apa kata ulama tafsir. Ulama tafsir hurai tentang bilakah berlakunya dukhan, asap tersebut. Pendapat yang pertama daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, sepupu dia, anna dukhan yakunu qabla yaumil qiyamah. Asap besar ni salah satu daripada tanda kiamat. Tanda kiamat yang besar, keluarnya asap. Berasap, dunia ni berasap. Panas. Itu satu pandangan daripada siapa? Daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Pendapat yang kedua, dia kata pendapat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, semua ni sahabat Nabi. Dia kata anna dukhan, asap berasak tu bila telah berlaku pada zaman Quraisy. Bila Quraisy ni jahat sangat, da'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada mereka. Allah, Nabi kita berdoa kepada Quraisy. Nabi kata apa? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud, dia kata anna Quraisyan lamma abta'u 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Islam. Jadi puak-puak Quraisy dia kacau Nabi, dia khianatkan Nabi. Maka Nabi berdoa ke atas mereka. Nabi kata apa? Allahumma kfinihim bisab'in ka sab'i Yusuf. Ya Allah, ujikanlah mereka dengan ujian yang diberi pada 7 tahun kemarau seperti zaman Nabi Yusuf. Sudahlah. Maka fa'asabathum sanah. Kemarau pemari, kering kontang habis di Mekah. Hatta akalul izam, tak ada makan dia nak makan. Tulai-tulai punya tumbuk habis makan. Makanan lain tak ada. Pokok-pokok daun-daun kering kering habis. Kalau makan juga macam unta dah kita ni. Nak kata apa? Hatta ja'ala ar-rajulu yanzuru ila as-sama'. Bila di mereka ni tengok ke langit, nampak berasak. Dia pun baca ayat ni. Ayat kita baca ni. Fartaqib yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Maka qala Allah Ta'ala dalam ayat 15 nanti kita akan baca, inna kashiful azabi qalilan innakum aidun. Kami akan lepaskan azab ni sekejap, tapi mereka putar balik jadi kafir, jadi kerah kepala balik. Apakah Allah Ta'ala nak buka seksa itu pada hari kiamat, sedangkan asap telah berlalu. Wa madatil basyah, dan juga telah berlalu juga perlawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsir yang kedua daripada siapa? Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Ini dia kata pandangan yang pertama kata tak. Ali kata dukhan, asap ini ia nak berlaku tanda kiamat. Dekat nak kiamat esok akan berlaku asap. Asap yang besar, yang tebal. Macam mana asap tu kita pun tak tahu. Wallahu a'lam. Maka Ibnu Mas'ud dia kata, dia tafsir benda tu dah berlaku dah. Benda tu sudah berlaku. Baiklah. Kita tengok lagi pandangan ulama tentang dua pendapat ini macam mana. Dua pendapat ini macam mana. Kata di Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ibnu Katsir ini seorang ulama tafsir yang sangat masyhur. Dia kata apa yang dihuraikan oleh Ibnu Mas'ud ni, ayat ini kena kepada Quraisy dulu
Wa hadha tafsir gharibun. Tafsir ni agak pelik, ganjil. Walam yunqal mislu an ahad minas sahabah. Tidak dinukil daripada sahabat lain kecuali tafsir Ibnu Mas'ud, ia mengatakan sedemikian. Maka asar yang jelas daripada Ali, daripada Ibnu Abbas, dua orang ini ulama yang besar, kibar sahabat, ulama tafsir yang masyhur. Demikian juga lah sahabat lain dan ulama-ulama tabi'in yang lain, serta hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa asap ini akan berlaku, belum berlaku lagi. Asap ini akan berlaku dan belum berlaku lagi, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Tanda ni pelajar, dalam hadis yang riwayat Muslim, hadis ni panjang, tapi kamu tulislah. An Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala. Sedang kami duduk dalam masjid, duduk bercakap, duduk bincang tentang bila kiamat, apa jadi. Tiba-tiba ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakar. Tiba-tiba Nabi muncul. Kita tengah duduk bercakap dalam masjid, Nabi keluar daripada rumah dia. Assalamualaikum. Ma tazakarun? Nabi tanya, kamu duduk bincang apa tu? Qalu, sahabat jawab, nazkurus sa'ah. Kami duduk sebut tentang kiamat ni Rasulullah, kiamat. Bila kiamat? Apa jadi? Qal, tak tulis ni pelajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu tengok 10 tanda kiamat yang besar. Yang pertama, ad-dukhan, keluar asap. Inilah yauma ta'ti as-sama'u bidukhan, keluar asap. Satu. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal mari dah. Yang ketiga, ad-dabbah, keluarnya binatang besar daripada bukit, daripada bumi. Ada kata keluar di Bukit Safa di Mekah. 3. Yang keempat, terbit matahari sebelah barat. Matahari naik kot ni. 4. Yang kelima, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Nabi Isa turun dari langit. Yang keenam, keluar Ya'juj wa Ma'juj. Tembok dia tu pecah, Ya'juj memari. Kemudian berlaku tiga khasf. Mana bumi ni tenggelam. Berlaku di timur, di barat dan juga di semenanjung tanah Arab. Bumi mendak, orang jadi tenggelam habis. Sekarang ni pun dah ada sikit-sikit. Musim-musim hujan tempat kita pun berlaku juga dah. Tanah runtuh sana sini, na'udzubillah. Yang ke-10, yang terakhir, narun, api yang keluar dari Yaman menghalau manusia pergi ke mahsyar. Mana di mahsyar? Di bumi Syam. Dia akan berlaku. Hadis ini dalam Muslim. Maka bila timbul dua pandangan, apa yang kita nak pilih macam mana? Kita tengok sebagai ulama tafsir kata wal aqrab lis-shawab, pandangan yang lebih tepat insya-Allah bahawa asap ini dukhanun, asap yang Allah Ta'ala hantar mari ketika hampir kiamat. Salah satu daripada tanda kiamat. Ketika itu manusia rebah pensang habis. Tak kiamat lagi. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui bagaimana cara asap itu. Allah Ta'ala dia tahu. Kita tahunya Tuhan kata asap. Teori-teori tak usah duduk main. Teori-teori tak usah duduk cari pasal. Kalau kita berteori pun tak jadi juga sebab kita bukannya tahu benda-benda yang benar gaib kecuali setakat apa yang diajar, yang dimaklumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan lagi sebagaimana
kata di Asy-Syaukani, dia kata la munafah baina kauni hadhil ayah, tidak ada percanggahan dua pandangan itu. Kalau kata ayat ini dukhan ini berlaku dah zaman Quraisy pun boleh, dan tidak salahnya dia akan berlaku lebih besar daripada itu bila sebagai tanda kiamat. Wallahu alam. Wallahu alam, maknanya ada yang mengatakan, ada yang kata dah berlaku dah, ada kata tak berlaku lagi, ada yang kata boleh dua-dua, sudah berlaku dan akan berlaku. Benda gaib kita pun tak boleh nak cakap banyak, kita tengoklah apa yang dibahaskan oleh para ulama Islam kita. Baik, bila berlaku keluarnya asap, apa jadi? Pelajar tengok ayat yang ke-11. Yaghshan nasa hadza adzabun alim. Asap yang akan menimpa seluruh keadaan manusia yang kafir itu, sehingga mereka akan berkata, ini adalah satu azab yang sungguh menyakitkan. Bila mari azab, mereka akan berkata ini azab yang sangat menakutkan. Yughattin zalika dukhan nas. Jadi asap tu mari, semua manusia ni duduk bawah asap. Lemah kita, jangan cakap main-main. Lemah, kena asap sikit pun kita lemah dah kan. Ni bagaimana asap semua sekali. Allahu Akbar. Jadi kita kata asap tu pernah berlaku pada Quraisy sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, dan dia akan berlaku lagi sebagai tanda kiamat yang besar. Wallahu alam. Tapi kafir kata haza azabun alim, ini adalah azab yang cukup dahsyat, cukup menyakitkan, cukup menakutkan. Ini puak kafir ni tahu apa dia. Bila mari azab baru dia mengaku, azab dah, kena dah lah azab. Baiklah. Bila mari azab, mereka akan minta dengan Allah. Puak kafir ni, lagi itulah perangai dia. Bila mari azab, dia minta dengan Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? Tengok ayat 12. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Pada saat itu mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami. Sesungguhnya kami akan beriman. Jadi puak kafir ni bila dia tengok azab, ketika itulah mereka akan minta dengan Allah. Dia maknanya asal dalam fitrah dia tu ada keyakinan, ada tahu ada Allah. Bila mari azab, dia kata Rabbana. Dia tak panggil hei Tok Peko, ya sanam, wahai berhala, tolong kami lah. Rabbana, wahai Tuhan kami, ikshif anna, irfa' anna azabak, hilangkanlah azab ini. Inna mu'minun, kami akan beriman kalau azab ni tak ada. Hei, puak kafir ni janji palsu. Bila Nabi berdoa, azab tu hilang, dia apa kafir situlah. Manakala kita ambil tafsir Ibnu Mas'ud, itulah keadaan. Kalau kita ambil tafsir Ibnu Abbas, benda yang akan berlaku nanti sama juga. Hilang apa ni dukhan, puak kafir tu duduk situlah juga, kafir dia tu. Kita pergi pada ayat 13. Anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mereka dapat beringat, menyempurnakan janji mereka hendak beriman itu, bagaimana? Padahal mereka telah pun didatangi seorang rasul yang memberi keterangan-keterangan yang cukup untuk mereka beriman. Kaifa yatasannal kufar. Bila mari azab baru nak ingat ke Tuhan, sedangkan rasul telah datang, maklumat telah diberi, peringatan telah disampaikan, kamu masih lagi tak hirau, masih lagi tak peduli, habis sekarang baru nak buat.
Tak buat apa dah. Dia kata azab dah mari. Azab sudah depan mata. Mereka telah diselubungi oleh azab. Baru nak insaf. Ada faedah ke tidak? Ada faedah? La faedah tafi. Jadi kita nak menyesal. Kita nak insaf. Kita nak sedar sekarang. Sebelum datangnya dukhan. Sebelum datangnya azab. Kita hari ni pun sama juga para pelajar sekalian. Kita lah ni sama juga. Sama juga ni. Waktu kita nak ibadat ni, kita nak taat kepada Allah Azza wa Jalla, waktu kita sihat ni lah. Menarik khutbah. Tajuk dia, jauh ke masjid anda. Jauh ke masjid anda, maknanya mu ni. Rumahmu dengan masjid jauh mana? Tak jauh. Berapa langkah je sampai. Kalau jauh pun, depan tangga dia berapa kereta ada? Macam pusat jualan kereta terpakai. Tak, penuh kereta. Motosikal lagi ada. Motosikal pula bukan hak kecil. Hak besar tu. Sekali dia perih, bedang bunyi. Tapi oleh kerana hati tu jauh dari masjid, ada faedah? Ada faedah. Rumah duk tepek tepi masjid, tak sampai. Alat-alat kenderaan yang boleh menyampai dia ke masjid banyak, tak ada faedah. Hati sudah jauh dari masjid, na'udzubillah. Jadi dalam ayat ini Tuhan Allah Ta'ala tegur puak kafir. Anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Apa faedah lagi mu ingat sekarang? Waktu aku bagi peringatan lu tak peduli. Jadi kita hari ini pun kita belajar dengan ayat ini. Para pelajar sekalian, jangan tunggu sakit. Jangan tunggu terlantar di hospital. Jangan tunggu kena stroke. Mati sebelah tubuh. Berjalan pun tak boleh. Ketika itulah kita pegang tangan ustaz kemas-kemas. Pak Imam, doakan saya nak pergi masjid. Ya Rabbi, baru nak berdoa. Waktu musihat dulu. Peduli apa aku dengan masjid. Tu buat-buat pak lebay tu. Dia perli pula. Geng-geng pak lebay tu. Pak lebay. Nak kata apa? Hari ni kamu jauh dengan masjid. Jangan satu hari nanti masjid menjauhkan diri daripada awak. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Tengok ni apa jadi. Anna lahumuz zikra. Bagaimana mereka dapat beringat menyempurnakan janji mereka hendak beriman itu. Padahal mereka telah pun didatangi seorang Rasul yang memberi keterangan-keterangan yang cukup untuk mereka beriman. Jelas Nabi datang. Maklumat sudah sampai. Apa boleh buat? Mereka tak mau. Bukan zakat tak mau. Tengok ayat 14, dia lawan lagi. Bukan zakat tak mau, dia lawan lagi. Kerah kepala sungguh buat kafir ni. Dia kata apa? Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Sekalipun demikian, mereka juga berpaling engkar daripada menerima keterangannya sambil berkata sama-sama sendiri. Duk buah kedai kopi puak dia. Dia kata apa? Dia seorang yang diajar oleh bangsa asing. Nabi ni macam dia panggil tali baru. Tali baru bangsa asing. Kita ini pun jangan main. Ada juga orang tuduh pendakwah ni sebagai tali baru. Tali baru ni. Dia kata Nabi itu tali baru bangsa asing. Dan dia juga seorang majnun. Na'udzubillah. Dia katakan Nabi gila. Nasib baiklah kita ni Allah Ta'ala tak hidup sekali dengan buat kuris. Kalau tidak rasa bergocoh kita dengan kuris. Berasa nak tumbuk dengan kuris ni. Apa mu katakan Nabi kita? Hari ni kuris sudah tidak ada. Tapi yang adanya orang mempermain-mainkan Nabi. Ada orang mengaku dia Nabi Melayu. Ada orang mengaku dia ni macam-macam mengaku. Kita kata pihak kerajaan, tolonglah ambil tindakan. Ambil tindakan ke atas kumpulan-kumpulan yang menyeleweng daripada ajaran Quran dengan sunnah Nabi SAW ini. Jangan duduk. Ya Allah tolonglah. Hapuskan mereka ini. Selagi mereka wujud, selagi itulah syubhah,
keraguan akan timbul dalam hati sebahagian daripada umat Islam yang lemah pegangan dan lemah imannya, wal iyazubillah. Baik, dia kata ke Nabi, dia kata apa? Muallamun, ada orang mari ajar Nabi. Nabi ni proksi dia panggil. Nabi ni terpengaruh dengan apa? Dengan pengaruh luar, pengaruh asing. Main pengaruh asing juga dia pun. Allahu Akbar. Kafir, jangan cakap baik-baik. Nah, kita marah. Cakap baik-baik. Kata ke Nabi macam-macam. Waqalu muallamun majnun, la haula wala quwata. Dialah dia ajar oleh orang asing, dia pula majnun. Dia kata ke Nabi majnun. Ia mu dari sebuah batu kayu itu tak gila. Kan? Allahu Akbar. Banyak lagi ayat-ayat yang menyebut tentang tuduhan jahat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tulis pelajar ni. Ayat 6 suratul Hijri. Suratul Hijri ayat 6. Dia kata apa? Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Allahu akbar. Buat kami kata, orang yang mengaku turun Quran tu muni sebenarnya gila. Nak kata apa? Dia kata ke Nabi gila. Macam mana kita boleh tahan sabar? Orang yang kata ke Nabi kita ni gila. La haula wala quwata illa billah. Kita umat Islam ni kena sensitif. Kena mudah terasa hati kita ni apabila Nabi sallallahu dihina. Kena terasa. Ni dak ni bila Nabi orang buat katung ke Nabi, baru pakak bangkit belakang. Dulu ada seorang penulis kartun daripada negara Denmark. Dia tulis Nabi, dia buat penuh dengan bom di kepala, habis satu dunia bangkit lawan. Satu lagi yang kita kena ingat, ni kumpulan yang berbohong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bahaya. Dia reka hadis palsu ataupun dia tak reka, dia sebar hadis palsu. Orang cakap, palsu tu. Mana awak tahu? Tok guru kami telah pun bermimpi jumpa dengan Nabi sendiri, Nabi kita endorse hadis ni betul. Bolehnya main lagu tu. Ulama hadis Imam Bukhari mengembara beribu batu dia berjalan semata-mata nak mengumpul hadis. Lepas pada dia berjalan, dia kumpul. Dia tapis. Sehingga dia boleh masukkan dalam sahih dia hadis-hadis yang dia pada pandangan dia, pada ijtihad dia sahih. Benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari orang kemudian ya, apalah awak cakap ini ulama besar telah tulis hadis ni walaupun palsu, hadis juga. Please. Mana ada palsu hadis? Kita kena ingat. Tulis ni pelajar-pelajar, tak sama hadis palsu dengan gigi palsu. Sama ke gigi palsu? Gigi palsu ni kalau ada dia comel pada duk rongok pamu tu, tak? Buh gigi palsu, sinar balik muka dia tu. Nampak comel semula. Kalau tidak kacak nak baca Quran apa bersembuh bunyi. Tobi angin suruh serang. Pak buh gigi palsu, comel. Jangan sama hadis palsu dengan gigi palsu. Gigi palsu kau comel, hadis palsu karut menipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup berbahaya. Pelajar-pelajar hati-hati kita. Bukan semua dalam hadis bila sebut dalam kitab jadi hadis. Lah. Kita kena semak, kena tengok apa ulama-ulama tak hadis menilai hadis itu darjat dia sahih ke tidak. Jangan duk main asalkan hadis, kita kata jangan. Jangan mudah-mudah lagu tu. Jangan mudah-mudah lagu tu. Disiplin ilmu itu sudah ada. Baiklah. Allah Ta'ala jawab. Ayat 15. Allah Ta'ala jawab pada puak kafir. Inna kashiful azabi qalila. Innakum aidun. Sesungguhnya, kalaulah kami hapuskan azab itu barang sedikit pun,
sudah tentu kamu akan kembali kepada kufur. Allah kata, aku kena perangamu, hei kafir. Kalau kamu nak beriman, beriman sekarang. Bila mari azab baru beriman, itu beriman yang tidak sebenar. Maka inna kasiful azabikum waqtan qalilan, kami akan lepaskan azab itu sekejap. Walakin, tapi puak-puak kamu, hei puak kafir, akan kembali semula jadi sesat, kembali semula kepada kekufuran kamu setelah azab itu diangkat. Amrun sabitun muakkadatun. Ini satu perkara yang sangat jelas. Ulama tafsir pula mencari bila ke azab itu. Tanda sekejap. Qala Ibnul Jauzi wa fil azabi qaulan. Kasyiful azab. Azab ini tu ada dua pandangan. Yang pertama, ad-durrul ladzi nazala bihim. Kemarau yang menimpa mereka, Allah Ta'ala hilangkan dengan turun hujan, bumi pun subur balik. Ini mengikut pandangan Ibnu Mas'ud. Ada ulama lain kata, Allah Ta'ala kasyafahu ila yaumi badrin. Tenang, relax, puak-puak Abu Jahal, sehingga hari peperangan Badar. Hari Badar, Abu Jahal mati. Habislah dia. Nak gimana dia? Ila jahannam wa bi'sal masir. Na'udzubillah. Ada ulama kata annahu dukhan. Akan mari asap. Akan mari asap. Wallahu alam bila akan berlaku. Yang pentingnya dua-dua tafsir tadi, ulama yang mencampurkan di antara dua, dia kata boleh berlaku pada zaman Quraisy dan akan berlaku sebagai tanda kiamat besar pada akhir zaman. Kita kata wallahu alam. Baik para pelajar sekalian, ayat yang terakhir dalam ayat kita ini, dalam siri ini, Allah kata apa? Tengok ayat 16. Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah, kalau kamu mengulangi keingkaran kamu, masih lagi degil, kerah kepala, kamu akan dibinasakan. Yauma nabtish, al-batsh maknanya dengan satu pukulan yang berat. Kamu akan dibinasakan. Semasa kami timpakan kamu dengan paluan, pukulan yang besar dari pihak lawan kamu, sesungguhnya kami tetap akan menyeksa dan azab yang seberat-beratnya. Akan kenalah azab itu. Tengok nota di bawah. Nota di bawah 1614. Setelah bencana kebuluran dihapuskan oleh Allah dari kaum musyrik itu. Ini dalam tafsir Ibnu Mas'ud. Kebuluran yang berlaku, Allah hilangkan. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berdoa, Nabi pun berdoa, hilanglah. Mereka bertindak ganas. Tak sedar diri ganas, menindas orang-orang Islam di Mekah sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya berhijrah ke Madinah. Akhirnya kaum musyrik itu menerima al-batshatul kubra, paluan ataupun pukulan yang besar seperti yang telah dijanjikan. Mereka telah ditewaskan oleh tentera Islam di medan perang Badar dan ramai di antaranya yang telah dibunuh 70 orang, tulis 70 orang, dan ditawan 70 orang, terutamanya ketua-ketua penjaga, gedebek-gedebek pembesar-besar Quraisy mati dalam peperangan Badar. Itulah salah satu daripada tafsir ayat ini. Baiklah. Karena itu Imam Al-Mawardi dalam tafsir dia menyimpulkan bahawa al-batshatul kubra iaitulah satu azab yang besar. Ulama kata bila mereka dibunuh dalam peperangan Badar. Ini tafsir Ibnu Mas'ud dan Ubay. Ada kata dak hari kiamat esok. Hari kiamat esok kita kata wallahu alam, kita campur ayat ni dua-dua lebih tenang insya-Allah.
Maka yauma na'khudhul musyrikina biquwwah, pada hari kami ambil tindakan ke atas puak kafir dengan begitu dahsyat, maka Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas mereka. Kita kata tamaklah perbincangan kita, para pelajar sekalian, tamaklah. Baik, alhamdulillah, kita berpindah kepada al-fawaid, faedah, beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat berapa kita tadi? Ayat 9 sehingga ayat 16. 9 sehingga ayat 16 yang kita belajar ini, alhamdulillah. Faedah yang pertama, timbul lagi dari sudut perbahasan. Perbahasan, kita nak petik faedah ke nak kutip faedah? Ni pelajar-pelajar ni yang mengaji bahasa Malaysia, nak kutip ke nak petik? Kutip, petik, khilaf juga sini. Ada yang kata kalau petik mana kita ambil dari pokok, kalau kutip ambil hak jatuh. Tapi kita orang Kelantan ni kutip belakang, dikutip buah tu, jadi boleh. Cuma kalau kita kata kutip tu bukan makna ambil hak jatuh, hak luruh-luruh lah. Maknanya kutip dengan makna petik bagi dalam lorak kita tu lebih kurang. Tapi eloklah kita ambil bahasa Malaysia dah. Baik, hari ni kita nak memetik 5 faedah daripada apa? Daripada ayat yang kita baca ni. Tulis yang pertama. Ayat yang pertama, yang semalam lagi kita ambil sikit, kita petik jauh sikit. Ayat yang kedua semalam, ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Entah macam mana panel ni dia undur sikit, kita pun undur juga sebab ada menarik di situ. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, kami turunkan Quran itu pada malam yang diberkati. Pada malam yang diberkati. Pelajar, tanda, kenapa turun Quran pada waktu malam? Ini kita tak bincang lagi dalam siri yang lepas. Minal hikmati fi nuzulihi lailan. Apakah hikmat Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran itu pada waktu malam? Kenapa tak turun siang? Siapa dia boleh jawab? Dia pandai. Siapa nak jawab? Apa Quran turun malam? Tulislah. Annal laila zamanul munajat. Malam ni waktu munajat. Waktu munajat. Wa mahbitun nafhat. Dan curahan limpahan rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Banyak rahmat-rahmat Allah Ta'ala turun. Dan banyak kemuliaannya diberi pada waktu malam. Sebab, tanda, dalam buku Mafatih Tadabbur Quran, dalam buku kunci-kunci nak memahami Quran, dia kata, salah satu daripada cara kita nak faham Al-Quran ni, yang pertama kita kena cinta kepada Quran. Cinta pada Quran. Yang kedua, kita kena baca Quran biar tahu matlamat. Aku baca nak faham. Bukan baca nak boleh dapat kain sarung dan sebagainya. Jangan. Kemudian elok lagi kalau kita boleh hafal Quran. Ayat yang kita nak tadabbur itu kita hafal. Elok. Kemudian kita baca Quran dalam solat. Tulis yang ke bawah itu. Baca Quran dalam solat. Mana kita hafal, dalam kita solat kita baca Quran, dan yang terbaik kita tadabbur pada waktu malam. Sebab apa? Wa fil laili faraghul qulub. Pada waktu malam tu hati kita tenang. Waktu suasana pun hudu. Tak ada bising hingga bangar. Maka waktu itulah waktu orang-orang soleh bertakarrub, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla
Maka rahsia Quran itu turun pada waktu malam, kerana malam itu waktu munajat. Waktu malam, waktu munajat. Sebab itulah ana tak suka setengah-setengah ahli-ahli mazhab Zoom tu, tahu Zoom? Sekarang ni kita zaman Covid ni mari mazhab Zoom. Orang ngaji dengan Zoom. Az-Zumi al-Mazhabi dia panggil. Mazhab Zoom. Nah. Dia bangun pukul 4 pagi suruh orang masuk. Ya guys masuklah ke dalam ni, duduk main dalam tu. Lepas tu duduk muzik, duduk kelak. Pakcik-pakcik dan makcik-makcik yang bangun pada waktu ini bermunajat kepada Allah. Tak usah duduk main Zoom lah, tak payah. Kita Zoom terus dengan Allah Azza wa Jalla. Kita kata itu lebih baik. Waktu keemasan duduk cari kau guys, main Zoom, main muzik lah. Habis masa, rugi tenaga daripada bukan semua salah. Tapi lebih baik kita bermunajat pada waktu malam, kerana Quran itu inna anzalnahu fi lailatin. Allah Taala turun Quran, permulaan turun Quran pada waktu malam. Alhamdulillah. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mudarasatul Quran dengan Jibril alaihissalam bila? Malam-malam Ramadan. Alhamdulillah. Kita pindah kepada faedah yang kedua. Tengok ayat kita ni. Bal hum fi syakkin yal'abun. Ayat 9. Bal hum fi syakkin yal'abun. Bahkan mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka. Mereka tak yakin, bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama. Kita kena ingatlah. Orang yang bermain-main dengan agama ini, orang mana? Orang yang ragu terhadap agamanya sendiri. Puak kafir, oleh kerana dia syak, dia tak yakin, dia boleh bermain. Kita anak orang Islam sendiri, bila tidak yakin, ketika itulah mereka mula mempermain-mainkan agama. Ni game mana ni? Tahun 20,000 ni nak main hudud lagi? Nak laksana hukum hudud? Selek mata dia. Ada seorang makcik keluar dalam TikTok. Tahu TikTok? Ni mazhab baru juga ni. Dulu baru ni mazhab Zoom, lalu ni mazhab TikTok nama dia. Dia kata Allah panggil dia 3 kali dah pergi Mekah. Tapi dia masih tidak bertudung. Kita kata makcik, cakap tengok kiri kanan makcik weh. Nah, Abu Jahal pun duduk Mekah. Boleh apa? Allah Ta'ala syariatkan kita ni menjaga aurat. Maka menjadi kewajipan pada muslimah jaga aurat seperti dia jaga solat. Semua tu arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Cuma solat tu dari sudut ibadat khusus rukun Islam. Yang ni menjadi kewajipan bagi seorang muslimah. Jangan duduk main-main. Mana orang yang tak percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah, syak, ragu, hak paling tinggi sekali buat kafir lah. Cuma kita bimbang ni keraguan yang timbul dalam hati kita tentang keabsahan undang-undang Islam untuk dilaksanakan di atas muka dunia ni. Sebab apa dia tak yakin? Kerana ada ragu. Allahu Akbar. Ana cerita dah semalam, saya diganggu oleh seorang, tak tahu apa dia ni, makcik lah dia tu, suara wanita. Dia kata dia nak kempen kita suruh masuk insurans. Tahu insurans? Dia insurans ni ada 2 mazhab. Satu dia panggil insurans konvensional yang kafir punya. Satu lagi insurans takaful, itu ada panel syariah. Kita tahulah, kita suruh ke panel syariah lah bertemu dengan Allah nanti. Nah, kita cuma beli polisi dia berdasarkan kepada apa yang mereka luluskan. Kalau tak jadi, tanggungjawab depan Tuhan. Jadi ni kes. Bila kita tanya dia, makcik, ini insurans konvensional ke takaful? Dia marah mengamuk. Bila kita letak telefon dia panggil juga, kitanya sibuk hari tu. Nak jemaah dah ni. Ada sibuk dengan nak tengok khutbah, marah dia. Kata kerah kepala manusia ni. Kita ajar dia masuk apa dia? Supaya berfikir, yang awak buat ni halal ke haram? Duduk atas dunia sekejap, boleh kutip dia punya dividen, boleh kutip dia punya komisen, berapa sangat kak?
Oh, Soho ni, saya sekat jaga goni ni, boleh pakai kereta besar-besar. Kita kata kereta besar ke kereta kecil, nak pergi kubur naik kereta jenazah ya belakangnya. Tahu? Ada beza kereta jenazah di antara kereta Mercedes, Alfa, gapo kereta hok comel-comel ni, gapo lagi. Range Rover, kereta mayat. Semua kereta dia tulis kereta apa? Kereta jenazah. Kita akan naik kereta jenazah ya belakang. Tak usah duduk bangkal. Tak usah duduk sombong lah manusia. Panjang pula kita. Kita pergi kepada faedah yang ketiga. Ayat 10. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Kata di para ulama, ayat ini menunjukkan suatu peristiwa besar akan berlaku, iaitulah keluarnya asap. Apa salah satu daripada tanda kiamat yang besar. Tadi kita dah sebut tadi hadis Huzaifah bin Asid. Ulama pengkaji hadis mengatakan, tulis, dia kata alamat kiamat ni bila berlaku seperti biji tasbih. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bunyi apa? Malaikat Israfil tiup dia punya serunai sangkakala, mati habis orang. Mana dia cepat. Sebab tu dia mari di antara pemisah di antara tanda kiamat kecil dengan besar, zuhur al-Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Bila Imam Mahdi mari muncul, ketika itu Dajjal mari. Na'udzubillah. Kita diminta oleh Nabi SAW supaya minta berlindung Allah Ta'ala daripada gangguan Dajjal. Baca tak baca doa? Setiap kali di akhir solat kita baca tidak? Dalam kitab kita ni, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Sambung. Wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal mari. Duk kacau sana kacau sini. Turun Nabi Isa AS dari langit. Ketika itu Dajjal bila bau Isa, lembek selalu. Power Nabi Isa AS. Isa kejar Dajjal, siapa di Babul Lut, mati. Sesama masalah. Sudah selesai Dajjal, keluar pula Ya'juj wa Ma'juj mari serang Baitul Maqdis. Panjanglah cerita. Satu-satu. Kemudian keluar matahari dari sebelah barat. Maknanya kiamat itu akan berlaku. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa kiamat itu tidak akan berlaku kecuali muncul tanda-tandanya dulu. Sekarang ni tanda dia banyak. Dalam buku yang anda baca, para pelajar yang berminat nak kaji tentang kiamat ni, tengok dalam YouTube, tajuk dia Berakhirnya Dunia Ini. Nama buku Berakhirnya Dunia Ini. Anda dah khatam buku ni, baca daripada awal sampai ke akhir. Ditulis ada 130 lebih tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis. Ada hadis yang sahih, ada yang lemah, tapi terkumpul 130. Penganalisa kata dah hampir 100 dah berlaku. Mungkin lebih, wallahu alam. Kita tak teori-teori kiamat ni kita tak mau. Benda tu teori rajman bil ghaib. Allah Taala bagi tahu wa indahu ilmus saah. Tuhan kata aku je tahu bila kiamat. Mari manusia mengaku dia tahu juga kiamat. Apa benda awak ni? Dengan teori-teori. Dia kata dunia ni tak lebih daripada 5,000 tahun ya umur dia. Macam-macam teori. Awak aja dengar dunia duduk atas tanduk lembu. Aja dengar. Tak aja dengar amuja. Kalau orang tua-tua ada penceramah. Dunia duduk atas tanduk lembu. Mana ada tanda tanduk lembu? Lembu besar mana lembu? Ya, kita jangan duduk main belak-belak. Cari hadis sahih cerita alamat kiamat, kita cerita kepada orang untuk peringatan. Baik. Yang keempat, tulis faedah yang keempat, Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya Allah, bila mari azab, lepaskanlah azab ini, kami akan beriman. Tulis ulama tadabbur kata hadhihi hiya tabi'atul bashar. Inilah perangai manusia. Idza hum waqa'u fi syiddah, bila dia kena susah, kena bala, kena uji, apa jadi? Janji nak taubat, nak tinggal ada maksiat, nak jadi benda baik, nak jadi orang juru, orang soleh.
Ingat ada cerita kan? Bila seorang orang ni sakit, dia ni jenis kaki tak pergi masjid. Masjid dengan dia jauh. Bila sakit di hospital, ustaz, imam pergi ziarah dia. Mudah-mudahan dia insaf. Dia pegang tangan tu imam. Tak. Doa lah kalau siap nak pergi masjid. Tu imam paling lain bahasa kakak ni. Masa segar pun dia sengih lalu ke masjid tak berhenti-henti. Sakit, terlantar atas hospital. Wayar penuh dah baru duk bunyi. Tak. Doa nak pergi masjid. Jadi faedah. Dia kata kakak ni kalau segar tak pergi ni. Tak pergi sungguh. Dia mari 3 hari lepas tu hilang. Tak lama jumpa pula dengan ustaz. Di kedai kopi ke mana. Ustaz salam dengan dia. Ustaz berbisik. Doa lah. Dia pun teriak. Tak pergi juga masjid. Perangai manusia. Hadhi tabi'atul bashar. Jadi manusia ni macam tu perangai. Waktu susah. Mikir nak jadi baik. Ni hak dia panggil. Ni kita buat contoh ni. Contoh sedap ni. Dia kata orang hak isap rokok. Oh bila dia masuk hospital. Paru-paru dia ni kena kuat dah. Tak sedar rokok. Segar tak ada berapa hari. Bahaya pula candu tu. Nak kata apa? Tak khabar. Usul pula pergi hospital baru insaf pula. Payuh manusia ni. Kan? Jadi ini dia panggil manusia ni begitulah keadaan. Maka kita orang yang sudah insaf, sudah tadabbur Quran, jangan tunggu sakit, jangan tunggu susah, jangan tunggu ni baru nak insaf. La. Sekarang kita insaf, kita sedar, kita taubat, kita tinggalkan dosa dengan maksiat, kita berdekat diri kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Baik, yang terakhir memetik faedah yang kelima. Tengok ayat Quran kata, Allah kata apa? Ayat yang 15. Inna kashiful azabi qalilan innakum aidun. Innakum aidun. Sesungguhnya kalau kami hapuskan azab itu barang sedikit pun, sudah tentu kamu akan kembali kepada kufur. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Jadi ayat ini fihi tambihun, memberi peringatan bahawa manusia ni ramai yang tak tunai janji, ramai yang tidak tunai janji. Waktu susah berjanji nak jadi baik, nak juruh, nak jadi soleh, nak jadi solihah. Bila dia selesai daripada ujian, balik semula. Kalau puak kafir, balik pada kufur balik. Ahli maksiat, kembali semula buat maksiat. Maka Allah Ta'ala beritahu pada sini perangai manusia. Innakum aidun. Jadi kita orang yang nak jadi orang baik, orang yang beriman ini, jangan sekali-kali mengikut jejak langkah orang-orang yang telah melakukan perangai yang tak baik ini. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat insya-Allah. Tamatlah perbincangan kita dengan kita mengutip atau memetik 5 faedah daripada ayat yang kita baca, ayat 9 sehingga ayat 16. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Bermula ayat 17, kisah mendiang Fir'aun, bagaimana sombong, bagaimana angkuh, bagaimana takburnya Tuk Fir'aun dengan Nabi Musa AS. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.